وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله
لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Asmaul Husna. Perhatikan makna dia. Fokuskan. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل
Ya Afu Ya Ghaffar Ya Tawwab Ya Quddus Ya Jalil. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami. Suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur Ya Hadi Ya Haq 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 Ya Nur Ya Hadi Ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik, yang maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar. Pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut namamu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadapmu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abadimu yang sejati. Ya Alimu Ya Hakimu Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatian dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Karim, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram.
La ilaha illa anta rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami, ya Allah, menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah Tuhan kami. Doa munajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan kami walau sekedip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikan pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت خصوصا إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين جميعا اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاسدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kaum mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Khususnya saudara-saudara kami, para mujahidin dan mereka-mereka yang ditindas di Gaza dan di Palestin keseluruhannya. Ya Allah, peliharalah Al-Masjid Al-Aqsa daripada Yahudi laknatullah yang mempunyai hasad dengki yang melampau. Ya Allah, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam. Ya Allah, bersihkanlah Masjid Al-Aqsa daripada Yahudi yang merampas, merompak, menyamun hak rakyat Palestin dengan kekerasan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, turunkan kesusahan, turunkan azab ke atas mereka dengan kekuasaan-Mu kerana mereka tidak berdaya melemahkan kekuasaan-Mu. Wahai yang maha kuat dan maha kuasa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hadil ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim,
Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Singkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bunda-bunda yang dikasihi, bunda-bunda sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Dan kawan-kawan di sana, apa kabar semua? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah sihat. Okay. Kita akan meneruskan bacaan kita daripada buku Merawat 7 Penyakit Hati ini. Itulah dalam muka surat. Surat berapa ya? Tajuk baru ke apa? 120 tajuk baru. Bab 6 kan? Baru kan? Tajuk Ya, baru ya. lah. Okay. Enam. Lepas 6, 7. Maknanya nak merawat 7 penyakit hati. Dah 5 dah lepas dah. Macam mana rasa? Macam mana rasa? Ada apa-apa ke yang apa ni? Yang perlu kita baiki dalam apa ni? Dalam kalau kita ada lah penyakit hati ini, bagaimana berjaya tak kita merawat penyakit hati kita? Saya lah nak cakap kepada diri saya, kalau ada penyakit hati ni, marilah kita cuba didik dia, kita cuba apa ni ajak hati kita, pujuk hati kita supaya kita balik kepada apa-apa petunjuk yang ada di dalam buku kita hari itu mengenai penyakit macam-macam kan. Penyakit apa? Pertama dulu iaitulah penyakit ujub. Okay, ujub. Itu bangga-bangga diri. Dan kita dah tahu macam mana cara nak merawatnya. Cubalah kita lihat di sana. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua ialah ghurur. Kedua, perasan sendiri. Ghurur. Syok sendiri. Kalau ada dalam diri kita, ya, mari kita sama-sama perbaiki, ya, mengikut cara mengubati penyakit ghurur ini, apa yang disebut di dalam buku kita ni, ya. Kemudian yang ketiga, takabur, sombong, bongkak. Lihat pada diri kita, ada kita sifat-sifat itu. Kita selalu memohon doa. Tadi pun kita ada doa kepada Allah dalam doa kita tadi, di antaranya, ya, supaya dihindarkan daripada penyakit-penyakit ini. Penyakit keempat, riak, suka menunjuk-nunjuk. Suka menunjuk-nunjuk. Ini memang satu yang susah kita nak singkirkan daripada perasaan ataupun daripada diri kita.
Dan kadang kita duk teringat, ni adalah riak ni kalau aku cakap ni, tapi cakap juga. Riak ni kalau aku cakap ni, tahu. Tapi keluar juga. Tu iblis punya kuat kan. Iblis lagi kuat. Kita yang tak kuat. Sum'ah. Riak nak bagi orang tengok. Sum'ah nak bagi orang dengar. Kita buat kebaikan apa-apa kita suka nak bagi orang dengar. Tu ada tu. Ada dalam diri kita. Jadi kita cubalah elakkan sikit demi sedikit. Sum'ah daripada perkataan sami'ah. Riak daripada perkataan ra'a. Riak, sum'ah. Riak memang dia tunjuk terang-terang apa yang dia buat, kebaikan yang dia buat, lebih-lebih lagi depan orang lah, nak tunjuk sangat lah. Sum'ah, suka orang dengar apa kebaikan yang dia buat, apa kebaikan yang kita buat. Betul Rasulullah kata tu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata, kata apa? Berkata yang baik. Falyaqul khairan. Kita ingat apa yang kita nak keluar, ada kebaikan kah untuk? Adakah kita nak keluarkan tu sesuatu yang membawa kita kepada sum'ah? Membawa kita kepada riya. Kalau membawa kepada itu, baik kita diam. Auliyasmud, atau Rasulullah kata, atau diam saja, tak payah cakap. Kita takut nanti apa yang kita cakapkan tu, kebaikan yang kita buat dah dulu banyak-banyak tu habis, terhapus dengan sebab itu. Itu yang kita sangat takut. Kita semayang banyak, puasa banyak, zikir banyak, tiba-tiba dengan sebab tu je habis, hapus kita punya amalan baik. Baik kita falyaqul khairan, kata saja yang baik. Kalau tak manfaat, malahan memberi keburukan pula kepada kita, tak payahlah. Cakaplah. Kita tengok bagaimana cara mengubati riak dan sum'ah. Kita boleh baca. Kemudian baru ni kita membaca dengan lamanya kita duduk kat sini, itulah buruk sangka, su'udzan. Buruk sangka. Cepat sangat kita ni buruk sangka. Mata ni tengok terus. Oh dia tu bini dia kan dia bawa tu. Mulut kita tu. Isteri dia kan dia bawa tu. Kalau dia bawa isteri dia, dia tak pegang tangan macam tu. Kita punya buruk sangka. Padahal kan isteri dia. Okey. Kemudian hari ini kita akan pergi kepada satu tajuk juga yang sangat penting, iaitu bakhil, kikir. Dalam bahasa Arab perkataan al-bukhlu, bakhil juga. Satu lagi perkataan asyuhu. Kalau ada papan boleh tulis. Al-bukhlu tu kan alif lam ba kha lam. Al-bukhlu bakhil. Yang satu lagi asyuhu alif lam shin ha. Syuh. Ada dalam Quran disebut, ada. Kita akan jumpa banyak tempat disebut perkataan asyuh. Ha pedas, ha pedas. Syuh. Alif lam shin ha. Syuh. Nanti kita akan tengok definisi bakhil ataupun asyuh ni. Okey. Syuh. Okey. Bakhil dan kikir. Asyuh. Ada ulama yang membezakan di antara bakhil dengan asyuh. Kalau kita ni bahasa Melayu ni sama aja kata tak tahulah. Kita ni bakhil kita ambil juga bakhil. Kedekut lagi apa?
Daripada bakhil, kedekut, apa dia? Tu umpama lah kan. Itu simpulan bahasa kot. Tangkai jerin tu simpulan bahasa. Ada yang tambah lagi, taukid lagi pada tangkai jerin tu. Tak hidung masin. Kedekut tak hidung masin. Apa? tak kena-mengena kan. Kedekut. Tangkai jerin, kita tahu lah tangkai jerin tu pasal apa dia pergi kepada tangkai jerin? Sebab tangkai jerin ni dia kuat sangat kan? Dia kuat kan? Dia payah nak ni kan? Payah nak ni. Lihat. Mana lihat lah. Kalau ada kata lihat nak bagi. Payah nak bagi, payah nak infak, payah nak rasa ada perasaan apa ni? Pemurah kan? Okey. Kita pergi kepada ini. Penyakit keenam yang sering menimpa orang berjuang di jalan Allah dan menjadi sebab penderitaan kaum muslim pada masa kini adalah bakhil atau kikir. Kikir. Asyuh. Dalam bahasa Arabnya asyuh. Alif, lam, shin, ha. Ha pedas. Agar dapat terhindar daripada penyakit ini, kita akan berusaha menjelaskan beberapa hal mengenai penyakit kikir ini. Ini hak bahagian pertama ni, dia nak cerita tentang definisi lah. Agaknya nak menjelaskan tentang apa dia bakhil ni, apa dia syuh ni apa. Memang apa ni, kalau kita Arab ni selalu dia membahaskan mula-mula dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa. Macam contoh kita katanya, as-salat. Salat tu apa? Salat tu kita kata apa? Salat. Mayang kan? Okey. Dalam apa ni? Dalam apa ni kita kata pengajian fiqh ni, as-salat dari segi bahasa apa? Dari segi istilah apa? Contohnya dia kata as-salat dari segi bahasa apa? Dari segi bahasa apa? Tak ada? Siapa biasa belajar fiqh. As-salat lughatan pada segi bahasa apa? Ad-du'a. As-salat lughatan ad-du'a. Dari segi istilah, dari segi salat pada segi istilahnya, ialah bila kata salat tu kita semayang kan? Iaitu ialah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Tak faham kan? Itu perbuatan, perkataan kan. Dalam salat tu kita ada sebut, kita ada baca, dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, iaitu takbiratul ihram, yang diakhirkan dengan salam. Itu dia yang sebenarnya makna solat pada segi istilah, pada segi syaratnya. Dari segi bahasanya ialah doa. Rupanya memanglah kalau kita tak semayang, kita tak doa lah maksudnya. Kan? Jadi macam itulah juga sini. Bakhil tu. Kita nak tahu dari segi bahasa dulu. Banyaklah apa ni perbincangan dia kita bacalah. Sekali lalu untuk kita ni. Pengertian bakhil ataupun asyuh. Secara bahasa asyuh memiliki beberapa makna. Dia ada tak salah sini 4 makna kot dia bagi sini ya. Pertama, tamak. Kita orang Melayu kata tama'a. Kan? Tama'a tu daripada tamak lah. Kalau Inggeris pasti dia kasar. Ni tak? Ni hirs. Harasat. Itu makna tamak. Harasat. Harasat. Tamak. Dan kedekut. Bukhlu. Dan kedekut. Tamak dan kedekut. Dahlah tamak. Kedekut pula. Orang tamak selalu rugi. Macam anjing dengan bayang-bayang. Tamak sangat. Nampak tu tulang bawah tu. Terjun habis. Okey. Jadi makna di sini. Makna tamak. Makna pertama. Tamak dan kedekut. Al-hirsu wal-bukhlu. Terhadap sesuatu yang dimiliki. Dia ada benda. Dia tamak. Tamak tu makna kalau boleh.
Orang tamak ni dia kalau hak dia dah dia nak lagi. Hak orang pun dia nak. Tu tamak kan. Hak orang pun dia nak. Bakhil. Bila dia ada, dia tak mau bagi ke orang. Mana? Hirs dan kedekut, bakhil terhadap sesuatu yang dimiliki. Erti ini adalah lawan dari kata isar dalam bahasa Arab juga. Kalau heja bahasa Arab dia alif ya sa, bukan sin. Alif ya sa alif ra. Alif ya sa alif ra. Dalam Al-Quran ada sebut wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu perkataan isar. 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 Alif ya sa alif ra. Boleh tulis tak? Boleh tulis kan? Kawan sana boleh tulis kot. Isar. Erti ini adalah lawan dari kata isar. Isar, apa makna isar? Mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, tak silap saya surah berapa, ayat yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai perasaan isar ini. Maknanya sangat pemurah. Ada orang pemurah kan? Mereka ni lebih pemurah. Tak tahu nak kata apa lah dalam bahasa kita ni. Tapi dalam bahasa Arab dia kata isar. Isar. Dia ada benda tu. Dia memerlukan benda tu. Tetapi dia tidak hiraukan diri dia. Dia beri kepada orang lain yang lebih berkehendakkan kepada benda tu. Senang tak ada perasaan tu dalam diri kita. Kita kalau boleh hak kita lah. Hak orang kita nak ambil. Tu. Bukhil tu. Bakhil tu. Tapi kalau isar ni, dia perlu benda tu. Tapi oleh kerana dihajati oleh kawan, rakan atau siapa-siapa, maka dia berikan apa yang makna dia ni isar. Satu sikap yang sangat baiklah. Dia adalah lawan kepada bakhil. Bakhil lawan kepada asyuh. Apa dia lawan dia? Isar. Isar. Isar itu makna sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat apa ni? Pemurahlah. Ya. Mengutamakan orang lain. Maksudnya isar tu mengutamakan orang lain. Kita tengoklah Nabi. Contoh kita yang besar, contoh kita yang agung ialah Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam Al-Quran dah sebut dah. Wahai Muhammad, kamu adalah berada dalam akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Nabi kita dia ada apa? Kata dia lalu je ke depan dia. Lepas tu tak ada. Tak ada apa. Diceritakan dia biasa 3 hari turut-turut tak cukup makan, tak makan, tak kenyang. Kalau kita sehari punyalah kenyang, dahlah kenyang, makan lagi kita kan. Tapi tengok Rasulullah bagaimana. Bukan Rasulullah saja, Rasulullah dan keluarga lah. Macam mana dia ajar keluarga dia. Dia bukan tak kaya, Rasulullah kaya, tapi kayaan itu lalu ya ke depannya. Itulah kalau kita lihat. Okey. Erti ini adalah lawan kepada isar. Tadi asyuh tu lawan dia isar. Maknanya mengutamakan orang lain. Orang yang lebih mengutamakan orang lain pasti akan mengabaikan kepentingan sendiri. Dia abaikanlah. Walaupun dia sendiri perlu kepada tu, tetapi dia abaikan. Mengutamakan orang lain. Sebaliknya, orang yang kikir ataupun bakhil ni selalu menginginkan sesuatu yang bukan milik dia. Bukan milik dia, dia teringin sangat, suka sangat nak. Orang yang kikir selalu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Kalau barang yang bukan miliknya itu berhasil didapatkan, kalau barang yang bukan milik dia tu dia dapat,
ia akan kikir dan kedekut. Dah dapat kedekut pula. Kedekut mengeluarkannya. Kalau kita katakan, ini dia nak, kalau dalam kamus lah dia akan bawa lah ayat. Nak menunjukkan makna tu. Syahha fulanun bisyai. Syahha, dia bawa fi'il lah. Itu kata apa ni? Kata kerja lah. Syahha fulanun bisyai. Artinya si fulan tu kikir. Mana si fulan tu kikir, kedekut dengan sesuatu. Bisyai. Ba alif lam shin ya bisyai bisyai. Syahha fulanun bisyai. Artinya si fulan tu kedekut, kikir dengan sesuatu. Dengan bukan atas. Sekali ada contoh atas pula. Dan jika kita katakan syahha fulanun ala syai', syahha fulanun ala syai', artinya si fulan itu sangat menginginkan sesuatu. Ala syai', dia sangat menginginkan atas sesuatu, disebabkan terlampau menginginkan, ia jadi kikir. Bila dia dapat, dia jadi kikir. Ada dua ayat di sini. Syahha fulanun bisyai', satu lagi syahha fulanun ala syai'. Syahha fulanun bisyai' artinya si fulan kikir dengan sesuatu, dia kedekut dengan sesuatu. Dia ada benda, dia kedekutlah. Dan jika dikatakan syahha fulanun ala syai', ini artinya si fulan tu sangat menginginkan sesuatu, disebabkan terlampau menginginkan, bila dia dapat, ia jadi orang yang kikir. Itu baru erti yang pertama. Erti yang pertama. Kedua, makna kedua dari segi bahasa lagi ni. Yang kedua, makna syahha tu makna sedikit. Makna dia banyak. Bahasa Arab ni dia kaya ni, sebab dia kalau begini jadi makna dia kedekut. Kalau begini jadi makna dia sedikit. Sedikit ataupun qillah. Qillatun. Qillatun tu makna sedikit. Dan sukar. Jadi syahha dari segi bahasa, keduanya dengan makna sedikit atau dengan makna sukar. Susah. Usrun. USR tu usrun. Inna ma'al usri yusra. Us tu di sini adalah susah. Sukar. Jadi syahha yang kedua ni, makna dia sedikit atau makna dia sukar, susah. Misalnya dalam kalimah syahhal ma', syahha al-ma'u. Syahha al-ma'u maknanya air itu sedikit dan sukar diperolehi. Syahhal ma'u, kalau ada ayat kita jumpa macam tu, syahha, shimha, lepas tu al-ma'u, air lah, al-ma'. Air itu sedikit dan sukar diperolehi. Sukar, susah. Syahhal ma'u maknanya apa? Air itu sedikit dan sukar diperolehi. Ada lagi contoh syahha zinad. Syahha az-zinadu, alif lam zai nun alif dal. Syahha az-zinadu. Az-zinad. Kayu pemetik itu tidak menyala. Nun alif dal. Syahha az-zinad. Jadi ini makna dari bahasa. Makna kedua iaitulah syahha itu makna sedikit atau susah atau sukar. Nombor tiga, yang ketiga, bersaing dalam suatu hal. Makna apa? At-tasabuq ila syai'. Wat-tanafus ilai. Kalau ada papan hitam, kat ruang teh boleh tulis. Tak ada. Nak tulis sini pun tak boleh. Tak ada ni. Misalnya dalam kalimah at-tasabuq, alif lam ta. Sin alif
Musabaqah. Musabaqah daripada perkataan musabaqah, at-tasabuq ila syai' wa tanafus ilai. Misalnya dalam kalimah tashahhu fil amri wa 'alal amri. Tashahha, dia buat verb pula sini, dia buat verb pula fi'il mudhari'. Tashahha, tashinha fil amri, dalam sesuatu perkara, wa 'alal amri, dan atas suatu perkara. Tashahha fil amri wa 'alal amri. Mereka, makna dia saling bersaing dalam suatu urusan. Tashahhal khasmani. Tu ayat lagi. Tashahhal khasmani. Tashahha, tashinha, al khasmani, alif lam, kha sad mim alif nun. Khasman makna dua orang yang bermusuhan. Bermusuhan. Dua orang yang bermusuhan itu saling ingin mengalahkan. Tashahhal khasman. Keempat, permusuhan. Ini makna yang last, makna dari segi bahasa je. Permusuhan, al-mukhasamah. Permusuhan. Al-mukhasamah. Alif lam mim kha alif sad min ta marbutah. Al-mukhasamah atau al-mumahakah. Mukhasamah, mim alif lam mim kha alif sad min ta. Al-mukhasamah atau al-mumahakah. Al-mumahakah makna samalah tu. Dan perdebatan. Al-mujadalah. Perdebatan kan, mujadalah. Misalnya dalam kalimah syahha fulanun, ia memusuhi si fulan. Syahha fulan, syahha fulanan, ia memusuhi si fulan. Dan dalam ungkapan yang sering dikemukakan para ulama, ia la musyahha fil fil islah. Tidak ada perdebatan dalam istilah tersebut. La musyahha fil istilah. La musyahha fil istilah. La musyahha fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah tersebut. Jadi itulah, kita tak payahlah ambil ni sangat. Sebab itu dari segi bahasa saja kan. Semua erti kata asyuh di atas. Empat makna dari segi bahasa tu tidak bertentangan satu sama lain. Kekikiran adalah ketamakan. Kikir itu adalah tamak dan kebakhilan. Kikir adalah tamak dan bakhil yang akhirnya berakhir pada keengganan untuk memberi. Jadi erti kata asyuh itu dia kata tidak bertentangan satu sama lain. Jadi kekikiran adalah ketamakan. Kedukut, kikir adalah ketamakan dan kebakhilan. Yang akhirnya, semua akhirnya berakhir pada keengganan untuk memberi. Akhir dia adalah tak nak beri. Keengganan untuk memberi. Walaupun memberi pasti hanya sedikit. Walaupun memberi pasti hanya sedikit. Ada yang memberi pasti hanya sedikit. Hanya tidak mustahil terjadi
hingga tidak mustahil terjadi persaingan, permusuhan dan perdebatan. Secara istilah, kita pergi kepada istilah. Syuh pada istilah. Syuh istilah dia ada dua pengertian di sini. Asyuh, kikir mempunyai dua pengertian. Pertama, berdasarkan istilah umum, kikir bererti bakhil terhadap harta. Kikir bererti bakhil terhadap harta. Saat disebutkan kata kikir, orang-orang akan mengertikan sebagai sikap menahan harta dan tidak mau mendermakannya kepada orang lain. Kedekut, kikir. Maknanya kedekut duit lah. Harta. Maknanya, bila disebutkan kikir atau kedekut, orang-orang akan mengertikan sebagai sikap menahan harta dan tidak mau mendermakannya atau memberikannya kepada orang lain. Itu pertama. Dari segi istilah, pertama. Kedua, berdasarkan istilah syar'i. Istilah dari segi syarak, kikir bererti bakhil. Bakhil terhadap semua kebaikan. Kalau tadi, kita kata terhadap harta saja. Tapi yang kedua ni adalah kikir berarti bakhil terhadap semua kebaikan. Apa-apa saja kebaikan akan dihuraikan. Kebaikan apa 1, 2, 3. Sama ada harta, ni tak kira. Kalau atas tadi harta saja, ini sama ada harta maupun bukan milik sendiri ataupun milik orang lain. Sama ada harta tu, sama ada harta maupun bukan milik sendiri, harta pun bukan milik sendiri ataupun milik orang lain. Pengertian ini ditunjukkan oleh berbagai dalil. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah perbuatan zalim. Ini saya boleh dapat hadis dia. Iyyakum waz-zulma. Hindarilah. Iyyakum tu mana? Hindarilah, jauhilah perbuatan zalim. Iyyakum waz-zulma. Kerana fa inna zulma, kerana zalim tu akan menjadi kegelapan. Fa inna zulma zulumat. Kerana perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu membawa kegelapan pada hari kiamat. Kemudian berkata lagi, wa iyyakum wal fuhsh. Mungkin dalam sini dia tak letak tertinggal ke ayat tu. Mana apa ni? Sabda Nabi, wa iyyakum wal fuhsha. Hendaklah kamu hindari iyyakum wal fuhsh, mana perangai-perangai yang tidak baik. Fuhsh, fahisha. Innallaha la yuhibbul fahisha wal mutafahisha. Kerana Allah tidak suka orang yang membuat keburukan dan menggalakkan keburukan. Di dalam buku kita ni dia ambil tang ini saja. Mungkin tertinggal lah yang tadi. Wa iyyakum wal fuhsh. Barulah kita sampai kepada hindarilah perbuatan kikir. Wa iyyakum wasyuha. Hindarilah perbuatan kikir kerana ia telah menghancurkan umat-umat. Iyyakum wasyuha wa innama ahlaka man kana qablakum asyuhu. Kerana ia telah menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Ahlaka man kana qablakum asyuh. Amarahum bil kadzib fakadzabu. Umat sebelum kamu. Kikir telah mendorong mereka menumpahkan darah. Dia membawa kamu kepada bil kadzib, mana bercakap bohong.
kazib. Dalam hadis ni, ini dalam hadis. Fakazabu, maka mereka pun jadi bercakap bohong. Au amarahum bizulmi, atau membawakan mereka kepada zalim, maka mereka pun melakukan kezaliman. Itu yang ada di dalam hadis. Tapi di sini dia kata apa? Kikir, hindarilah perbuatan kikir kerana ia telah menghancurkan umat sebelum kamu. Kikir telah mendorong mereka menumpahkan darah dan melanggar larangan. Mungkin ada hadis lain yang yang dia punya hadis tu pendek saja. Hadis riwayat Muslim ni, hadis sahih ni, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan jauhilah perbuatan kikir sebab kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah kerana kikir. Inilah kod ni yang saya dapat ni. Kikir menyuruh mereka menahan harta, lalu mereka menahannya. Kikir menyuruh mereka, membawakan mereka kepada menahan harta, lalu mereka pun menahannya, tak bagilah. Kikir juga menyuruh mereka memutuskan tali persaudaraan, silaturahim. Kikir sebab kedekut juga telah membawa kepada putuskan persaudaraan. Lalu mereka memutuskannya. Dan kikir menyuruh mereka berbuat zalim. Tadilah iyyaka waz-zulm. Makna kikir menyuruh mereka berbuat zalim. Lalu mereka pun melakukannya. Itu hadis riwayat Daud dan Ahmad. Nabi juga bersabda, orang yang bakhil adalah orang-orang yang apabila disebut namaku kepadanya, ia tidak mau bersalawat untukku. Nah, ini banyak berlaku. Ini banyak kita tak nak ambil kesempatan. Nabi kata, tu tak apalah, kikir dari segi harta, dari segi apa ni. RM1 semua. Ini Nabi kata orang yang bakhil, Nabi sabda, orang yang bakhil adalah orang-orang yang apabila disebut nama aku kepadanya, sebut Muhammad ke, disebut Rasulullah ke, maknanya dia tidak mau bersalawat untukku. Sepatutnya kita apabila sebut Muhammad ke, kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam ke, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat yang paling komplit lah, kita kata ada salli wa sallim. Sebut nama Nabi Muhammad, bersengap aja mulut, tak nak ambil kesempatan untuk selawat kepada Nabi. Nabi kata, ni kedekut, umatku yang kedekut ni. Kedekut sangat kita, esok nanti kita tak dapat apa? Tak dapat syafaat. Tak dapat syafaat daripada Rasulullah. Kita kena ambil kesempatan. Sampai kita, kalau tak sebut nama Nabi pun kita sentiasa salawat kepada dia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Kita sedia duduk sesaja atas katil ni. Ingat buat dapat 10. Banyak dapat. Nabi kata selawatlah sampai 70 tak atau 100 sekali ya. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, si fulan memiliki pohon kurma yang menjolor sampai ke dinding rumahku. Pohon kurma itu begitu mengganggu aku dan malah tumbuh semakin membesar. Lalu Nabi mendatangi pemilik pohon kurma itu dan berkata, Nabi datang, kita tengok Nabi ada orang mengadu je, tak payah dia ajak ke apa dah, atau jom tapi tengok mana dia. Lalu Nabi mendatangi pemilik pohon itu dan berkata, juallah pohon kurmamu yang menjolor ke dinding rumah si fulan tu kepadaku. Nabi suruh jual kat dia. Sebab apa? Nabi nak bagilah mungkin kat orang tu. Orang itu menjawab, tidak, tak boleh. Ini pokok kurma aku. Tak mau jual. Nabi kembali berkata, jika demikian, berikan saja padaku. Kalau kamu tak jual, bagi sajalah kat aku. Orang tu jawab, tidak. Kerahnya tak. Padahal Nabi itu depan dia tu, Nabi berkata lagi, juallah kepadaku dengan ganti pohon kurma di syurga. Juallah kepadaku. Nanti Allah akan ganti dan dapat pohon kurma di syurga. Oi, orang itu menjawab, tidak juga. Itu dia punya kerahnya.
Terasa mana? Kemudian Nabi bersabda, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bakhil daripada kamu, kecuali orang yang bakhil menjawab salam. Maksudnya, kamu ni orang paling bakhil, dan juga orang yang bakhil juga adalah orang yang tidak menjawab salam. Tak menjawab salam. Kecuali orang yang bakhil menjawab salam. Selain hadis-hadis di atas, masih banyak lagi nas lain yang menunjukkan bahawa asyuh adalah bakhil terhadap semua kebaikan. Syuh ni maknanya bakhil terhadap semua kebaikan. Baik harta maupun bukan miliknya sendiri ataupun juga milik orang lain. Tanda-tanda bakhil. Cuba kita tengok lah. Ada tak kat kita ni tanda-tanda bakhil ni? Mesti ada kot. Kalau tidak pun wal-ayazubillah lah. Rupanya sifat bakhil ni, syuh ni, memang Allah jadikan, Allah bagi ada dalam diri kita ni. Cuma kita aja yang macam mana ni kita nak melawan sifat ini. Wa uhdiratil anfusush syuh. Mana? Dihadirkan dalam diri setiap orang itu ada sifat asyuh bakhil. Mana sifat bakhil itu mesti ada. Bakhil terhadap kedudukan. Ini. Bakhil sebagaimana pengertiannya telah dikemukakan memiliki beberapa gejala atau tanda sebagai berikut. Bakhil terhadap kedudukan. Dia buat contoh lagi. Misalnya seseorang memiliki jawatan yang boleh membawa kebaikan bagi agama dan umat. Akan tetapi, ia menahan jawatannya itu dan tidak memanfaatkannya untuk mengabdi kepada agama dan kepentingan umat. Ada jawatan, ada kedudukan, tapi tak nak guna tu. Tak nak guna kedudukan dia tu. Bukan untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan agama dan kepentingan umat. Kadang-kadang orang cakap ya sebelum dia jadi, belum dia dapat kedudukan kan, dia jagalah. Kalau aku dapat kedudukan, aku nak buat ni, aku nak buat ni, aku nak buat ni. Tiba-tiba bila duduk di atas, senyap ya, senyap aja. Apa? Logika periuk nasi. Logika periuk nasi apa? Tapi kalau kata macam tu, aku diturunkanlah daripada kedudukan aku ni. Kalau aku nak buat gini, aku tak dapat tempat dah lah. Itulah. Jujurlah kita duduk terani je. Okay. Kedua, bakhil terhadap kehormatan. Misalnya seorang berasal dari keluarga terhormat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk membela kebenaran. Akan tetapi ia menahan kedudukan terhormatnya ini dan tidak mahu menggunakan untuk melindungi dan membela kebenaran. Kehormatan. Keluarga terhormat. Keluarga diraja ke keluarga, kita tengok Raja Saudi kan. Raja Saudi. Sekarang ni siapa? Salman. Ramailah budak-budak kecil kan tahu dah sebut Raja Salman tu macam mana kan. Dia keluarga terhormat. Patutnya dia manfaatkanlah kedudukan dia tu, kehormatan dia tu untuk membela, memperbaiki, memperelokkan lagi ke hal-hal agama ni. Tapi apa yang berlaku ialah seperti mana yang kita semua tahulah. Ketiga, bakhil terhadap kekayaan. Misalnya seorang yang diberi kekayaan malah menuruti nafsunya dalam menggunakan semua kekayaannya untuk kepentingan yang tidak jelas. Padahal dirinya mampu untuk menggunakannya pada jalan yang benar. Ini semua kita boleh fahamlah. Patutnya kekayaan yang Allah beri itu kita gunakanlah untuk manfaat manfaat untuk agama ke, manfaat untuk orang Islam ke, manfaat untuk orang miskin, macam-macam. Tapi ni dia ikut nafsu, malah menurut nafsunya dalam menggunakan semua kekayaannya untuk kepentingan yang tidak jelas.
Okey. Keempat, bakhil terhadap ilmu. Maksudnya, seseorang menyembunyikan ilmu. Saat orang lain bertanya kepadanya. Kalau tak tahu memanglah kita cakap lah kita tak tahu kan. Takkan nak kata tahu juga. Nanti lagi rosak kan. Kalau kita tak tahu memang kita kata minta maaf lah ataupun minta tempoh lah. Nanti saya baca dulu, saya cari dulu kan. Seorang yang menyembunyikan ilmu saat orang lain bertanya kepadanya, ia tidak memberikan jawapan yang lengkap ketika ditanya. Atau mempersingkat jawapan, terutama kepada para penuntut ilmu. Singkatkan jawapan. Sebut kata ya atau tidak aja. Semalam tu ada seorang cucu saudara lah. Kata, Tok Ngah, Ustazah marah lah. Kami semua tak faham bahasa Arab. Kami kena marah. Tak apa, hampa tak faham kan dia apa ni? Dia ajar. Faham? Tapi kami yang tak ingat, tak hafal. Salah hampa lah. Guru tu dah bersungguh-sungguh dah kan mengajar kita. Kalau tak apa pun kalau orang tanya, dia akan sebut ya ataupun sebut tidak gitu, pendek aja kan. Tidak menjelaskan. Kalau dia dah jelaskan, ialah kita lah yang salah. Jadi dikata di sini, atau mempersingkatkan jawapan terutama kepada para penuntut ilmu dengan hanya menjawab ya atau tidak. Kan? 5, bakhil terhadap tenaga. Maksudnya seorang enggan memberikan bantuan tenaganya kepada orang lain. Seperti menyingkirkan diri dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan. Tengok duri tu, tengok kaca, tengok sekadar yang kita boleh buat, kita buatlah. Takkan batang pokok besar jatuh, kita pun nak turun. Kita tidak mampu lah sat lagi kan. Kalau kita nak tolong. Jadi yang sesuai lah yang boleh kita buat. Menyingkirkan duri dari jalan, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, dan melapangkan tempat duduk di majlis. Lapangkan tempat duduk di majlis. Lapangkan tempat duduk ni macam kita kan. Kalau pergi Mekah kan. Pergi Mekah, Arab tu dia besar-besar. Lepas sikit pun ada tempat duduk, dia datang boleh celah. Kita tak boleh kan. Kita kadang kita macam kedekut lah. Tapi sebenarnya kita kena orang kata apa? Iza tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Kita bagi luas lah. Kita bagilah dia masuk. Jangan kita kedekut. Memang kalaulah sempit sangat kan. Tapi selagi ada ruang bagi masuk, kita masuk. Macam bila dalam kita semayang berimam kan. Imam ni duk ingatlah. Dia kata apa? Sawu sufufakum. Sawu sufufakum. Betulkan barisan. Saddul khalal. Maknanya kalau ada celah-celah, penuhkan tempat tu. Tapi kita tu dia bosakkan badan kita, tak mau bagi orang. Tak mau bagi. Ada orang boleh, ada orang dia faham. Dia cuba bagi celah lah untuk kita masuk. Memang boleh masuk tu. Cuma ada orang yang tak bagilah, tak bagi peluang. Yang keenam, bakhil terhadap amal. Misalnya seorang tidak mau membalas kebaikan dengan kebaikan lain. Tidak suka memberikan maaf, malah suka mengganggu orang lain. Bakhil terhadap amal. Bakhil terhadap amal. Itulah apa ni? Kebaikan yang orang buat, kita tak nak balas. Dengan kebaikan juga. Tak suka memberikan kemaafan, malah suka mengganggu orang lain. Bakhil terhadap jiwa. Orang seumpama ini tidak mau mengorbankan jiwanya. Bakhil. Tidak mau mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah. Ini kita dapat lihat dalam masa peperangan. Ini terjadinya, iaitulah daripada orang munafik lah. Orang munafik.
Orang munafik ni seperti mana saya sebut. Dia ada di kalangan kita, dia semayang. Orang sedekah, dia pun sedekah. Tapi tak sepenuh hati yang kata kan. Semayang. Tapi dalam hati dia, kalau kita semayang, nanti orang sangka apa-apa. Semayanglah. Mana? Bukan lillahi ta'ala. Kerana orang. Nak perlihatkan kepada orang. Ini berlaku pada zaman Nabi ketika berlaku peperangan. Ada orang munafik. Dia masuk perang. Tapi, apa orang kata apa? Apa ni? Orang beriman tak nampak ya mereka lari, mereka menyusup keluar daripada peperangan. Itu orang munafik. Banyak nak tunjuk aja, kata masuk perang, dia bila orang tak nampak dia lari. Kan? Padahal ia melihat kehormatan agama tengah dicemarkan dalam masa peperangan lah. Bentuk pencemarannya antara lain tersebarnya kemusyrikan dan kekafiran, pertumpahan darah, pencemaran kehormatan, perampasan harta, penghancuran tempat-tempat suci dan lain-lain. Okey. Ke-8, bakhil terhadap harta. Maksudnya, seorang tidak mau menggunakan hartanya untuk dibelanjakan di jalan kebaikan. Seorang yang tidak mau menggunakan hartanya untuk dibelanjakan di jalan kebaikan. Banyaklah yang jalan kebaikan. Selalunya kat TV apa minta apa ni untuk bina masjid dan untuk buat rumah anak yatim, sekolah tahfiz. Itu kita boleh maknanya bagi sumbangan lah kat situ. Ke-9, bakhil terhadap perjuangan. Maksudnya seseorang enggan membantu orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya tindakan para penguasa saat ini yang sering menghalang-halangi orang yang hendak berjuang di jalan Allah. Mereka menuduhnya dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dengan begitu banyak orang yang semakin jauh dari petunjuk. Nak berjuang di jalan Allah. Nanti orang tanya. Ada orang yang semangat tu kata, oh kami nak pergi lah kat Palestin. Nak dapat syahid kan. Macam mana tu? Elok ke dia pergi ke? Elok dia pergi ke berjuang di sana? Padahal orang sana kata apa? Tak payah mari. Biar kami di sini. Bagi saja bantuan. Bantuan apa? Kewangan ke apa ke. Kawan-kawan di sana tak payah mari. Tak payah datang kepada kami. Mencela orang yang bersedekah. Mencela orang yang bersedekah. Ini juga berlaku di kalangan orang-orang munafik. Orang munafik yang disebutkan oleh Allah di dalam surah ni, surah Taubah ni. Misalnya, celaan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin yang tidak dapat menyedekahkan harta selain apa yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tingkah laku orang munafik ini dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Dalam Al-Quran lah. Dalam surah apa? Surah At-Taubah ayat 79. Surah At-Taubah ayat 79. Ayat 79 dalam surah At-Taubah. Itulah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat
walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Apa maksudnya? Mereka yang mencela para penderma, mutawwi'in tu para penderma yang sukarela mengeluarkan harta ataupun wang ringgitnya. Mereka yang mencela, mereka yang mencela ni orang munafiqin lah, yang mencela para penderma daripada orang-orang mukmin, minal mu'minina, dalam perkara sedekah, fis sadaqat, wallazina, dan orang-orang yang tidak berada melainkan sekadar tenaga mereka. Maknanya apa ni? Orang munafik ni, mereka mencela para penderma daripada kalangan orang-orang mukmin dalam segi bersedekah ni. Mereka juga mencela orang-orang yang tak berada, orang miskin. Yang tak berada tu orang miskin lah. Mereka mencela orang-orang tidak berada melainkan sekadar tenaga mereka. Orang tak berada ni mereka ada sekadar mana apa yang boleh dihasilkan daripada tenaga mereka saja. Lalu diperolok-olokkan. Fayaskharun. Lalu mereka memperolok-olokkan ni, orang munafik ni memperolok-olokkan minhum mereka, iaitu orang-orang mukmin yang memberi menderma, dan orang-orang mukmin menderma ni mungkin orang mukmin ni dia kaya, dia bagi banyak lah. Dan orang-orang munafik ni mencela juga orang-orang yang orang susah, yang dia beri sekadar yang dia ada lah. Apa yang dia ada. Mereka ni fayaskharuna minhum. Mereka ini memperolok-olokkan. Ingat ingat, kamu memperolok-olokkan orang-orang mukmin yang yang menderma, orang mukmin yang beri banyak, dan orang mukmin yang bagi sikit pun kamu cela juga, maka ingat, sakhirallahu minhum. Allah akan memperolok-olokkan mereka pula. Ingat, hari kiamat esok Allah akan memperolok-olokkan mereka. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka adalah seksa yang pedih. Kita dengar di sini cerita para sahabat. Orang munafik ni terkenal dengan suka mencela perbuatan orang yang menderma, orang yang infak daripada orang mukmin, dan orang yang bersedekah secara sukarela, dan juga pada penderma daripada orang-orang yang miskin. Mereka suka mencela. Apa celaan mereka? Kalau orang mukmin yang bagi banyak tu, dia kata, mereka ni nak menunjuk. Dia cela. Mereka ni nak menunjuk tu bagi banyak. Kalau yang bagi sikit tu, mereka ni tak payahlah bagi. Sikit aja. Tak payahlah bagi, dah nak bagi sikit tak payah. Allah tak perlu kepada sikit ni. Mereka akan cela begitu. Allah tidak berhajat kepada sedekah yang sebenih kecil. Jadi inilah perbuatan orang-orang munafik yang suka mencela dan mengejek-ngejek orang mukmin yang bersedekah. Sama ada sedekah banyak ke, sikit ke, mereka pasti akan mengejek. Banyak ke, sikit ke, mesti mereka ini mengejek. Kemudian ada cerita daripada Abu Mas'ud Al-Badri meriwayatkan, manakala turun ayat yang menyerukan bersedekah. Ada turun ayat menyeru kepada kepada umat Islam supaya bersedekah. Kata, kami adalah buruh-buruh yang mengambil upah memikul barang untuk menyahut seruan bersedekah itu, maka tampillah seorang lelaki yang mengeluarkan sedekah dengan banyaknya. Bila sampai ayat suruh bersedekah. Jadi hak yang kaya dia bagi banyak lah. Kemudian ada yang mencelanya. Bagi banyak pun mereka cela. Dan mengatakan orang ini bermuka-muka. Dan ada pula seorang lelaki yang bersedekah hanya segantang buah kurma. Maka orang-orang pun mengatakan sesungguhnya Allah itu kaya.
tidak berhajat kepada sedekah yang segantang tu. Dan Ibnu Abbas serta ulama-ulama tafsir lain yang pula telah meriwayatkan Rasulullah SAW telah menganjurkan orang-orang mukmin supaya bersedekah. Maka tampillah siapa? Abdurrahman bin Auf. Terkenallah Abdurrahman bin Auf bersedekah wang sebanyak 4,000 dirham. Dia ni ada 8,000. Dia bagi 4,000. Separuh lagi dia kata aku nak gunalah ni untuk keluarga aku. Okeylah. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, harta saya adalah 8,000 dirham. Saya berikan kepada Tuan 4,000 untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Dan 4,000 lagi tu saya tahan untuk keperluan keluarga saya. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah mendoakan, barakallahu fima a'taita wa fima amsakta. Moga-moga Allah memberkati engkau pada harta yang engkau berikan 4,000 tu. Wafima amsaktas, dan semoga Allah memberkati juga kepada harta yang engkau tahan, yang engkau kata nak gunakan untuk keluarga. Maka Allah telah memberikan keberkatan kepada harta Abdurrahman bin Auf. Hingga waktu ia meninggal dunia, ada meninggalkan 2 orang isteri dan harta peninggalan berharga 160,000 dirham. Kaya lah tu. Kemudian bersedekah pula pada masa itu. Pada masa itu juga seorang sahabat Asim bin Adi Al-Ajlani sebanyak 100 wasak buah kurma. Kira-kira 117 pikul. Dan datang pula Abu Aqil Al-Ansari. Semua ni dermawan-dermawan belaka. Bersedekah hanya 1 gantang buah kurma seraya berkata. Ini yang daripada orang susah. Ya Rasulullah, saya bekerja malam tadi mengambil upah. Mengairi kebun hinggalah saya dapat upah sebanyak 2 gantang buah kurma. Yang 1 gantang saya tahan, simpan untuk keperluan keluarga saya, dan segantang lagi inilah yang saya bawa kepada Tuan sebagai sedekah. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya membahagi-bahagikan untuk sedekah. Maka perbuatan orang-orang mukmin tadi itu dicela oleh orang-orang munafik dengan berkata tak lain tujuan Abdurrahman dan Asim tu bersedekah tu kerana nak bermuka-muka. Sebenarnya Allah dan Rasulnya tidak berhajat kepada sedekah yang 1 gantang dari Abu Aqil. Dia hanya ingin namanya disebut-sebut kerana memberi sedekah. Itulah. Maka turunlah ayat ni, ayat yang ke-79 di dalam surah At-Taubah ini. Okey. Baik, kat mana dah tadi ya? Ni tadi kan ayat yang ke huraian daripada ayat yang ke ayat yang 79 dalam surah At-Taubah. Ni jaga Nah, jangan mencela orang-orang yang menderma atau yang menginfakkan sama ada banyak atau sedikit. Semua itu adalah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya setakat itu saya berhenti setakat itu. Apa dia? Fattaqullah. Itu ayat mana? Kat bawah kan? Ayat di bawah tak? Ayat di bawah kan? Tak sampai lagi kan? Belum. Sampai kan? Belum. Kan? Jadi kita nak kita Ayat sampai 79. kepada tajuk lain ni. Kedudukan bakhil dalam Islam. Kita nak berhenti setakat tu. Saya nak bagi peluang kepada di sini, bonda-bonda di sini atau kawan-kawan di sana, kalau ada pandangan atau ada apa-apa yang nak dikongsikan bersama kita, silakanlah. Ni kata ustazah ni tahu baca, pui habis balik. Tak ada bagi peluang kat kami nak. Tak apa, saya bagi peluang sekarang. Sebab bila hari Jumaat ni masing-masing kita nak balik semayang lah,
Nak balik masak untuk orang nak pergi sembahyang lah. Apa? Okey, mari kita kongsi apa kita nak kongsi. Kalau nak tanya apa? Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya postpone. Maklumlah kan? Kita ni bukan ilmu banyak sangat. Kita boleh baca, boleh jelaskanlah sikit sebanyak. Pada pandangan saya, orang bakil ni dia tak sayangkan diri dia. Tak sayang diri. Ada Tolong ambil ni, ya. pun tak mahu. Buat bagi dengar semua. Jangan kita seorang yang nak dengar. Dia orang nak masak kerja. Jadi dia tak Tolong. Pun bakil kat Tak dengar, seorang orang. Sana tak dengar. Tak dengar. Ha? Yang ni kat sini. Dia tak ada nilai. Tolong, benda pun tak dengar. Dia tak guna dalam nak. Kawan-kawan di sana dengar tak? Tak clear, tak dengar. Oh, Dengar je, dengar jauh. Ya, saya Maklum. Terus nak. Orang yang bakil ni dia tak sayang pada diri dia. Maklum. Ada duit tak mau guna. Tak mau beli baju, tak mau beli makanan yang sedap. Maknanya kita menyaksikan rahmat dan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Tapi bila kita mati, duit yang kita simpan yang kita tak guna untuk diri kita digunakan oleh Mana dia kedekut duit dia untuk diri dia sendiri ya. Tak mau makan sedap kan. jalan yang tak betul. Jadi kita ya di dunia diseksa pada tak makan, tak itu, tak beli baju baru, ni. Di akhirat kita terseksa kerana anak cucu kita menggunakan wang kita tu jalan yang tak. Oh no. Ini berlaku dalam inilah kita tak tegak. Ada orang panggil dia tu memang bakil kan. Bila berjalan, jumpa tempat yang ada batu, titik-titik, buang kasut. Sebab dia tak mahu kasut dia tumpang kata. sudah. Hui. Hui kasut dia. Buang. Dan sakit kaki tak apa. Jangankan kasut, dia kena beli kasut baru. Bila jalan kaki tak apa penat. Tak apa. Sebab kaki tu. Bila dia mati, wang kita tu pun tak ada empat jam. Dia nak buat apa? Hidup di dunia tak boleh, hidup di akhirat pun tak boleh. Itu pandangan saya lah. Okey, ada lagi? Ustazah, Ya. ni saya nak tanya ni. Macam mana orang tu dia kata dia ada ilmu masakan lah, tapi dia kata dia belajar tu pakai duit. Mana dia belilah dia apa tu belajar masak membayar lah dia beli. Kemudian adik dia dah gunakan resepi dia sebab dia orang buka kedai. Lepas tu meniaga dekat lain. Bolehkah dia kata aku tak halalkan apa yang kau ambil dari aku? Tak apa ni lah, tak apa dengar. Macam ni Ustazah. Sekali lagi. Dia meniaga tapi dia maknanya masakan tu dia beli. Dia belajar Dia dari belajar. Dia keluar duit. Dia belajar. dia belilah maknanya. Lepas tu dia buka kedai, adik dia dah ambil sebab apa dia orang berkongsi, adik dia dah belajar dari dia pula lah. Cara-cara masakan tu. Lepas tu dia orang pecah share lah. Adik dia buka sendiri dan ambil masakan yang dia belajar dari abang dia tu. Lepas tu abang dia kata aku tak halalkan sebab aku belajar ni aku pakai duit, dia kata. Macam mana Ustazah? Ilmu yang adik dia ambil daripada dia. Tak halal kan. Abang dia tak ada ilmu. Ilmu. Amboi, ustazah lain dah bagi. Tadi dah. Ilmu. Ilmu. Ilmu yang apa ni? Bakil ilmu. Adik dia ambil pada abang dia. Jadi adik dia meniaga mengikut tu lah ilmu yang dia dapat daripada abang dia tu lah. Kan? Betul kan? Tapi abang dia ambil ilmu, dia bayar duit. Dari chef lah maknanya. Dia bayar duit dekat chef tu lah untuk belajar masakan tu. Adik dia tak
Free je lah kira kan. Free je. Kan? Belai lah tu. Jadi takkan kita boleh claim ke? Boleh claim ke? Kita maknanya kita boleh claim ke dekat apa ni? Adik ni, abang kan boleh claim ke kat adik ni? Itulah. Boleh tak? Takkan nak suruh adik bayar Tak kot. boleh. Tak boleh claim. Kan? Ha. Itu ilmu. Ha. Kita ajar dan orang manfaat. Mana kita kena lihat dari segi itu. Orang manfaatkan ilmu kita. Mana bila orang manfaatkan ilmu kita, maknanya ilmu yang diperolehi oleh orang itu dan dia guna ilmu itu akan orang yang ajarkan ilmu itu, dia akan mendapat pahala. Sampailah sampai hari kiamat esok dia dapat pahala. Dalam hadis ada sebut kan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia akan dapat ganjaran daripada apa yang dia dapat. Maknanya orang yang mengajar tu dia akan dapat ganjaran. Man sanna sunnatan hasanah. Dia bawa ajaran yang baiklah. Yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Dia kena ingat dari segi itulah, dari segi ganjaran tu. Ganjaran Allah ini adalah lebih daripada segala-galanya. Sebenarnya kita kena fikir macam tu. Tak boleh fikir secara kita kata materialistik yang kita ya. Maknanya nampak saja kebendaan kan. Tapi kita kena fikir bahawasanya kita sebagai hamba Allah, mana kita hendaklah boleh beri manfaat kepada orang. Ahsanun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia ialah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang. Sebenarnya abang itu walaupun dia belajar dengan menggunakan wang, tapi pengajaran yang dia ajar kepada adik dia tu dia boleh beri manfaat kepada adik dia, dan adik dia pula menggunakan ilmu itu, maka dia akan mendapat, abang ini akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampailah hari kiamat. Habis tu dia adik ni tak diklaim sebagai pencuri ke Ustazah? Macam mencuri ilmu lah. Jadi pencuri, ni kita ni kalau katalah saya ni duk mengajar ni, saya ambil daripada guru saya, yang mana guru saya tu dia belajar teruk juga kan. Kan guru saya bila saya mengajar, macam mana guru saya ajar, takkan dia boleh claim kata apa ni sebagai pencuri. Saya ni pencuri ilmu. Tidak, jangan begitu. Kita kena ingat dalam Islam ni kena ingat yang lebih, kita kata menyenangkan hati kita. Kita boleh maknanya hati kita ni rasa lapang. Karena kita boleh bagi ke orang sesuatu, tak kira lah benda ke, pengajian ke, kita boleh bagi ke orang, kita rasa lapang, kita rasa seronok. Lagi-lagilah kalau orang itu mengamalkan apa yang kita ajar, lagilah kita rasa seronok. Itu je lah yang kita boleh ni. Maknanya mungkin kita kena dengarlah juga cara cara-cara yang dianjurkan oleh agama ni, kena dengar jugalah. Makna ambil tahu jugalah dari segi agama ni. Jangan kita ada macam perasaan. Itu maknanya kita akan baca nanti hasad dengki ke akan datang ni. Satu juga itu perasaan yang boleh membawa keburukan dalam masyarakat. Mana kita rasa hasad, kita rasa tak senang hati yang ada pada orang lain, yang orang lain boleh buat lebih daripada kita. Kemungkinan adik tu dia boleh buat lebih baik daripada abang dia kan. Bila dia dapat ilmu pada abang dia dapat sikit tu, dia buat lebih lagi. Untung lebih lagi. Elok lagi, lebih cantik lagi ke. Cara persembahan dia ke, cara persembahan di kedai dia ke, dia buat lebih cantik kan. Orang suka kepada benda-benda yang cantik ni, bersih ke apa ke. Jadi itulah kita kena lihat dari sini tu. Abang dia tak ada ilmu Ustazah. Abang dia tak ada ilmu, dia patut berlapang dada.
Mana Abang dia tak ada ilmu. lebih lagi kita kata adik kita kan, adik kita. Dan beramal macam kita nampak macam memang soleh lah. Kalau kita tengok tu kan. Itu yang kata, masa dia cakap macam itu, saya dengan abang macam dengan suami tu kata, boleh ke orang yang kita boleh panggil ustaz boleh cakap macam tu? Sebab kita pun dia ustaz. Itu yang kami pun kata, boleh ke bercakap macam tu kan? Su'ulzon, sanggup. Kan. Su'ulzon lah. Kita akan belajar lagi tentang hasad dengki ni. Ini yang salah satu sifat yang boleh Rasanya sebab berkelahi lah tu rasanya. Ada benda yang tak betul tu. Ada pengalaman lepas tu, ada benda tu kan. Sebab dia bercakap dengan kami depan-depan macam itu cakap kan. Tapi kami pun kata, betul ke dia boleh bercakap macam tu sebab kita pun hormat dia. Sebab dia pernah menjadi ustaz. Dia pernah belajar lah, pernah jadi ustaz di sekolah kan. Dia tak amal Linda. Okey lah juga tu. Bila ilmu tanpa amal, kasyajari bila samarin, seperti pokok yang tak ada buah. Pokok tak ada buah tak guna. Kan? Dia cakap tak serupa bikin Ustazah ni. Ya. Jona? Cakap tak serupa bikin lah Ustaz tu. Kata. Ya. Itulah. Tadi Boleh saya sambung sikit Ustazah? Boleh ya? Anak-anak kita supaya dapat terhindar daripada perasaan-perasaan yang tidak baik. Jadi lebih lagi lah dalam keluarga kan. Lebih lagi dalam keluarga kalau boleh. Maknanya kita kalau boleh tak naklah ada perasaan hasad dengki dalam keluarga. Memang akan merosakkan keluarga. Ustazah, saya sambung sikit boleh? Boleh Ustazah. Sikit ya nak? Berkenaan dengan curi hasilan tadi kan? Tak ada suara kan? Dah pukul 11 suku dah. Sikit je. Sekarang ni, masalah sekarang ni ada satu pula. Kuat sikit suara tak dengar tak ni. Tak dengar lah duk sembang. Kita dalam Zoom dengar. Mereka tak apa dengar. Ni duk sembang. Itulah sekarang ni kan masalah yang kita sebut plagiat tu. Patent right kan? Orang tu hasilkan sesuatu, kemudian ada orang ambil. Photostat tu. Foto yang saya photostat tu. Sekarang ni. Kalau macam kes tadi ni, abang tu boleh sama lagi. Kita kira dunia lah ni. Tak baca kalau yang duk bincang-bincang tadi ni akhirat lah. Tapi dari segi dunia kita ambil hasil ciptaan rekaan orang itu plagiat boleh disaman tu. Itu kita kena beringat jugalah kalau kita nak apa orang kata nak ambil satu hasilan orang lain dah. Kan? Macam selalu terjadi tu dari segi akademik yang orang tu curi tesis hasil penulisan orang kan. Dia namakan penulisan dia. Saman orang tu dapat beratus-ratus ribu. Ini pun kalau tak kena gaya si abang tu dia boleh saman lah dia. Itulah. Sebab dua abang tu memang orang kata tak ada ilmu lah macam kita dijam kat sana ni. Kalau abang tu ada ilmu dia halalkan saja sebab pahala di akhirat lebih besar. Tapi masalah kejar dunia ni itu kejar dunia lah tu. Kalau abang dia ada ilmu dia saman adik dia, dapat banyak duit tu. Kan? Konsep ni apa orang kata plagiat. Dia nak royalty sama Ustazah. Dia nak royalty sama. Dia nak royalty sama. Tapi yang berlaku hari ni macam tu lah. Curi dia pun nama dia salah. Hasil tangan orang lain kita pakai kan. Kemudian dapat keuntungan. Tak boleh lah tu dah. Tak boleh lah. Nama dia. Tak boleh lah kalau nak dikira. Ustazah saya kacau sikit. Yang saya selalu photostat pun kalau tengok kat kulit luar dia tu, dia tulis di situ. Dilarang photostat, dilarang. Tapi kita buat juga tu macam mana?
Sebab dia dah tulis tu. Saya Dia dah saya tulis. baca tapi saya ada yang beritahu dah sebab kita bukan nak untung. Macam saya tolong photostat je, kita bagi sama untuk belajar. Jadi itu macam mana? Yang kita nak buat tanya tu juga. buku tak boleh beli dah Cik Pah kan? Buku tak ada kita buat tu. Ya, kadang-kadang ada. Kita nak Ada, besarkan. Contoh buku yang Ustazah Fazia ajar tu, kita nak besarkan buku tu kecil. Betul tak Ustazah? Yang Buku tu Ustazah memang ajar tak kita. Buku Tapi yang kita saya buku yang saya ajar tu memang dah tak ada dah. Tapi Ustazah Bushra Kalau balik tu buku kita bincang duk online je lah. ada Shopee ada gitu. Cuma buku tu saiz kecil, betul tak? Saya kecil. Half. Itulah. Jadi itu nak tanya tu kalau dah kata plagiat tu termasuklah yang contoh buku yang kita tengah belajar ni ditulis hak cipta Bukan ambil untuk niaga. Bukan ambil untuk tidak niaga. dibenarkan Ustazah menggunakan Betul. buku Bukan yang ambil kita untuk belajar ni pun niaga. ada tulis. Ya. Ya. Buku yang kita tengah belajar ni pun ada tulis. Ya, macam Ustazah katalah kita bukan untuk berniaga. Kita Tapi kita untuk niaga ya. itu saya kata. Bukan Ada untuk kan? niaga, betul. Betul-betul. Yang tu boleh terima. Ustazah kata kita bukan ambil untuk berniaga. Kan? Untuk itulah saya kata, bersama. sebab kita Itulah bukan kalau nak jalan excuse niaga. pun. Kita tanya pada dia pun dia benarkan. Saya biasa dah ada buku tu. Ya, Tu yang saya okey. bagi kat bonda-bonda tu. Apa ni? Kan buku apa tu? Yang apa ni zikir munajat tu. Saya memang telefon kat dia. Dia masa tu dia sekarang dia meninggal dah. Dia dah di Terengganu kat Kelantan. Ismail tu. Kata Ismail. saya nak apa ni? Nak photostat untuk bonda-bonda saya dekat Darul Insyirah. Boleh dia kata buatlah dia kata. Saya buatlah. Pahala mengalir. Itu orang yang ada ilmu lah tu. Orang yang ada ilmu. Orang yang tak ada ilmu ni dia letak syarat lah. Macam yang dia letak dekat buku-buku yang ada hari ni tu. Hak cipta terpelihara, tidak dibenarkan mengeluarkan pulang mana-mana bahagian. Rasanya Ustazah yang tulis ini ialah pencetak buku, bukannya yang penulis asal. Itu sebabnya yang tulis ni Pustaka Azhar. Jadi dia yang tak bagi sebab nanti dia rugi. Tapi kalau yang biasa, yang penulis asal, dia lagi banyak orang belajar, lagi banyak pahala dia dapat. Lagi banyak mengalir pahala kat dia kan. Ini rasanya yang cakap tak boleh ni ialah penulis tu Pustaka Azhar ke pustaka mana, bukan penulis asal. Okeylah kalau macam tu. Cuma saya nak highlightkan perkembangan yang ada sekarang ni lah kan. Betul. Itulah. Okey. Okey lah. Hitam merah mai dah. Baca doa. Kita merah mai dah. 4647. Kafarah je lah. 4648 Kafarah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Simpankanlah apa yang kami pelajari pada hari ini di dalam dada kami, ya Allah. Kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya. Dan janganlah golongkan kami dalam golongan orang yang lupa. Allahumma ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.